Bismillah. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد. لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Wa laysa al-maqsudu bi dzikri lisani bi syarti huduril qalbi li fahmi ma'naha. Sama juga Arab tu pun sama juga. Terjemah dia kata dia, dan tiadalah boleh dikendaki, boleh manfaat baginya hanya sungguhnya yang dikatakan itu menyebut lidah akan kalimah itu dengan syarat hudur hati bagi memahamkan akan maknanya. Tiadalah boleh dikendaki, boleh manfaat baginya kalimah la ilaha illallah ni hanya sungguhnya yang dikendaki itu menyebut lidah akan kalimah itu. Macam ada tinggal ayat tu. Tiadalah boleh dikenaki dengan boleh manfaat baginya kalimah la ilaha illallah ni hanya yang dikenaki itu dah lain tu. Tiadalah walaisal maqsuda, kita baca itu khabar isim dia domain mustatir pada laisa, huwa kembali pada zikir. Muskil Arab dia tu. Arab dia macam tak habis, bergantung. Maksud tu faham, tapi dengan Arab tu saja dia susah sikit. Tiadalah boleh dikenaki, boleh manfaat baginya. Ni apa maksud dia ni?
kita zikir dengan tak hadirkan makna yang sepatutnya dipaham betul nafi isbat ni, tak boleh dengan kita hanya berzikir tu boleh manfaat. Tak boleh. Jadi laisan maqsudah. Tidaklah zikir semata-mata zikir dengan tak hadir hati itu maksud. Kan? Apa itu al-maqsudu? Tu kata ada tinggal lah. Bi zikri lisani bi syarti huduril qalbi li fahmi makna. Baru faham tu. Jadi baru perkataan ni sesungguhnya yang dikenaki itu, maksudnya al-maqsud sebenarnya adalah menyebutkan lidah, zikir di lidah akan kalimah itu. Inilah dipanggil mahal syariat. Pula tu dengan syarat hudur hati, hadirkan di hati apa yang nak dihadirkan bagi memahamkan akan maknanya, makna kalimah la ilaha illallah. Jadi dengan apa kita belajar ni, dengan apa dia sebut, nak menunjukkan belajar dah betul, alhamdulillah. Syukur banyak-banyak. Mana tak faham, mana tak selesai lagi nafi isbat, tak faham zat, sifat, afal, asar, nak faham istighnaa, iftiqar, tu macam mana dengan tu boleh faham makhluk tak beri manfaat, makhluk fakir, Allah dia saja ghani, atau makhluk, semua makhluk adalah status fakir, makhluk takkan duk ilah sama sekali, makhluk ni apa nama makhluk pun asalnya tak ada, makhluk ni baharu, makhluk ni binasa, makhluk ni sama antara satu sama lain, makhluk tak boleh berdiri sendiri, makhluk ni banyak, makhluk ni lemah, makhluk ni tak ada kehendak, makhluk ni jahil, makhluk ni mayat, makhluk ni pekak, buta, bisu. Inilah keadaan makhluk. Yang tu bila yang ni keadaan makhluk takkan boleh ada kedudukan ilah sama sekali. Semua keadaan tu menunjukkan makhluk mesti semua makhluk dalam keadaan berhajat. Makhluk takkan boleh tunai hajat sesama makhluk. Tu persis akidah besar tu. Dengan tu baru kita akan faham kenapa kena i'tiqad bukan pisau memotong, yang memotong ialah Allah, pisau ni sabab laluan saja. Tu duk potong tu tauhid tu, potong bawang kali pun. Dah, potong bawang. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Seronok pula ni nasib dah Nabi Muhammad ajar aku tauhid kau dah tak reti dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Bismillah. Inilah syariat Rasulullah ajar Allah. Hidup kita zikir selawat, zikir selawat, zikir selawat. Tapi kalau duk contohlah ni cerita orang dapur sikit kan. Tak ada, tak pun kita lah orang jantan. Macam simen lah tu. Kena kahar juga lah. Ha? Sampai bawang bawang mudah. Tak payah menulis ke. Kalau faham lah tu tak ada daya upaya. Memang buat benda baik lah, tapi kita buat dengan tak adil hati, tak dengan jiwa raga. Raga je buat, jiwa tak ada. Sepatutnya kita hidup ni, tauhid ni kita menjiwai dia dalam seluruh kehidupan kita. Lalu kehidupan ni dengan jiwa ke Allah Ta'ala, raga ni dengan makhluk. Memang dengan guru-guru yang duk syarah kita bab akidah ni macam ni, jasad ni dengan makhluk, hati dengan khalik makhluk. Nabi Rasul macam ni, para awliya kita macam ni. Rasulullah jasad dia jasad, dia tu yang jasad dia bashar, qalbi dia laisa kal bashar, qalbi dia fauq malaikat, lebih pada malaikat lagi. Dari segi taat, ingat, zikir, membesar, ta'zim. Satu kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seabad-abad makhluk, lebih pada ketua malaikat sekalipun, lebih pada Jibril lagi. Pasal apa? Pasal qalbi dia tu, hati dia tu lebih daripada jiwa malaikat lagi. Di sebaliknya pula, kalau qalbi tak ada, oh ya Allah, dia akan hina lebih pada binatang lagi. Alhamdulillah.
Satu, kita ni duk mengaji ni tujuan dia untuk islah hati ni. Pasal kita dak zahir, khasnya kita dah beranak dalam keadaan Islam ni, banyak benda yang kita dah dapat peri percuma tanpa kita susah payah. Cuma iman dia kena susah payah. Pasal iman ni dah ada ilmu, nak kena susah payah satu. Kadang pergi mengaji tak betul lah, dapat pula ilmu betul lah, alhamdulillah. Dah faham, tak selesai lagi. Pasal iman mesti kena uji dan cuba. Antara ujian iman ni apa? Makhluk keliling kita ni adalah ujian mereka. Bahkan kita sendiri adalah ujian itu. Hal yang ada kat kita pun ujian. Kadang takut, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Rasa takut, rasa lapar, tak cukup makan, risau tani kesihatan, covid lah, apalah, duit rumah tangga, penjamun penyangak, tukar pemerintah, nak pilihan raya lah, apa macam-macam. Duit jatuh, ekonomi ni, ozon tak ozon ni norma baru lah, apa malah. Semua ni adalah orang kita sendiri. Anak sakit, yang ni pening kepala, ni tak balik rumah, ni orang kereta rosak, kan pening apa semua ni. Wa naqsim minal amwali wal anfus wa samarat, buah tak jadi, sawit beruk lah, monyet pula. Yang ni tikus, semua ni naqsim minal amwal anfusi. Ini seorang ni mati. Kita yang ni mati, tok guru mati, kawan mati, orang kanan kita mati, orang kuat ni mati. Ni orang yang kita harap ni mati, tulang belakang mati, pembantu rumah mati, mati. Ini semua ujian-ujian kita. Tauhid tetap kena jalan. Dan tu yang nak faham mana qahar Allah Ta'ala, mana rahim dia, mana rahman. Jangan faham Allah ar-Rahman ar-Rahim aja. Kita makan minum Rahman Rahim aja. Yang qahar dia tak faham, Jabbar dia tak faham, Muntaqim dia tak faham. Apa maksudnya? Ada benda yang dia nak buat kat kita, kita tak nak pun jadi kat kita. Jadi aksiden tayar pancit, tayar pecah, macam mana? La ilaha illallah. Bukan kehendak kita nak dapat tu, tapi macam mana? La ilaha illallah. Sabar. Apa sabar ni? As-sabru inda sadmatil ula. Tempuh sabar, tahan. Tak cakap pun dengan makhluk, ngadu pun ke Allah Ta'ala je. Ya Allah, semua datang daripada-Mu, aku redha, jadikan aku sabar, aku kenal Kau. Ya Allah, Kau qahar, Kau jabbar. Aku tak nak pun berlaku benda ni, jadikan aku, menunjukkan aku lemah, aku hamba. Allahu Akbar. Kau lah hebat. Aku ni berasghar, aku kedil, aku kecil, aku fakir. Itu munajat kita lah ke Allah Ta'ala. Jadi bukan semata-mata dengan kita zikir ni, semata-mata dengan kita sebut dengan lidah semata-mata, tidak, bukan. Tapi kata dia, sesungguhnya yang dikenaki itu menyebut lidah. Ini kata mahal syariat, lidah sebut akan kalimah ini dengan syarat hudur hati. Hadir hati itu untuk apa? Bagi memahamkan akan maknanya. Makna apa? Makna yang kita duk nafi isbat tu. Kalau kita faham nafi isbat tu, tak payah sebutlah nafi isbat tu. Nasibat tu kita dah faham makna dia. Bawa lah tu. Ya Allah, aku fakir, aku lemah, aku berhajat. Tiada apa yang ada pada Kau, melainkan semua anugerah Kau. Aku sihat Kau beri, alhamdulillah. Cuma nak dapat hadir hati ni memang makan masa. Memang antaranya munjahadah, antaranya paksa diri. Paksa diri tu paksa kita. Bahasa istilah tasawuf sufi ulama tauhid ni mujahadah. Memang bahasa Arab tu. Kena paksa zikir, paksa mengaji, paksa ngapal, paksa ingat. Memang kena paksa. Kita sakit misalnya, lapar, nak pergi kedai, tak suka orang masak, suka hak kita masak lagi. Macam mana? Paksa je bangun. Sakit lutut, sakit untut. Apa sakit semua. Nak berdiri tak boleh, ni tak boleh. Duduk, masak jugalah. Dapur tak boleh nak berdiri macam mana. Buat turun dapur, masak kat bawah. Pasal apa? Nak merangkak je pergi berlari, merangkak lah. Buat macam mana? Nak kecil, nak berak, takkan nak tabur atas lantai. Boleh jalan macam mana? Paksa lah diri. Jalan, paksa. Memang banyak benda yang kita buat ni sebenarnya kita paksa. Paksa kan? Nak pergi pasar malam pun, paksa pergi. Tak, dah ni nak maghrib dah. Boleh, sampai kot. Dah ni. Paksa pergi.
Kadang nak ambil peksa lah apa, paksa pergi. Dah ambil lesen lah ni, paksa pergi. Tak nak pun pergi tak. Tapi yang ni untuk agama ni tak mau paksa. Ni sikit. Mudah Allah Ta'ala mudah kita. Sebab ni memang banyak kena mohon lah. Pasal kadang-kadang atas kita punya usaha kerdil ni Allah. Tapi nak kata atas sabab tu, saya ngaji banyak guru besar ni, mohon ni, minta ya. Pasal apa? Dengan sebab kita minta Allah Ta'ala bagi bantuan tu, ini atas kita jalan asbab lah. Bab takdir, kodok-kodar, kita belajar dah tu bab ketuhanan lah. Tapi kita belajar ni atas jalan asbab, atas jalan ikhtiar, atas jalan kasab yang ditaklif atas kita. Doa minta, kita minta untuk kita lembut hati, untuk dapat bagi mudah. Allah Ta'ala dia akan beri dengan bermacam-macam cara. Dengan sebab kita minta tu, dia akan bagi macam mana? Kawan datang, jumpa guru, kadang ada jumpa orang, kadang-kadang ada komen, macam-macam hal lah, macam-macam hal. Pasal kita minta tu, sabab Allah Ta'ala nak bagi kat kita tu macam-macam. Atas bicara kita makan asbab macam ni. Atas kita bicara bab ketuhanan tu yang kena kenal Allah Ta'ala siapa, qada-qadar dia. Kalau tengok tu kita tak buat apa ada. Nisbah hati tak buat apa. Nisbah perjalanan sabab, kena buat sabab, kena pergi usaha buat betul-betul yang mesti sabab munasabah untuk menghasilkan apa yang nak dihasilkan, mesti betul. Kalau buat tak betul, kita sebut roti depan mata tak suap mulut, tak boleh kenyang. Tak boleh kenyang. Buat selayaknya. Sama tak? Mengaji, walaupun mengaji depan mata tak ambil betul-betul, tak ada kitab, tak ada nota, tak ada tulis, tak ada catat, tak ada soal, tak ada jawab, belum tentu boleh hadam. Lalu. Jadi bukan maksud semata-mata sebut di lidah, tapi yang maksud itu sebut lidah, hadirkan makna di hati dengan faham makna. Kata Syekh Sanusi dalam Syarah Ummul Barahin, kata dia wal yuhafiz azza wal yuhafidz zakiru ala ihdari qalbihi li ma'na at-tahlil liyafuza bisamaratihi. Kata dia, dan hendaklah pelihara oleh orang yang menyebut kalimah ini, orang yang duk berzikir. Jadi zikir pun nisbah suruhan, Allah Ta'ala perintah kita banyak zikir. Banyak zikir. Memang latihan zikir mula-mula ni tak dapat tidak, mesti ajar zikir mulut dulu. Ilmu kena mengaji, kena faham untuk boleh hadir di hati. Dah zikir di mulut, hadirkan apa yang kita belajar. Apa yang tak faham tu bagi faham. Dan nak hadir tu banyak benda kalau ikut nak hadir, jangan bagi bersekabut, ambil satu-satu. Kalau boleh bawa semua tak apa. Hanya tukar sikit bahasa itu. Jadi kata dia, orang yang duk berzikir, duk menyebut kalimah ini, kalimah la ilaha illallah ni, atas menghadirkan hatinya itu, hendaklah pelihara oleh orang yang menyebut, orang yang berzikir kalimah itu, pelihara atas. Jadi atas tu tak ada lagi pelihara. Pelihara atas menghadirkan hatinya itu. Kita berzikir kena jaga, hadirkan hati. Yang kalau tertib, kalau untuk tunggu pondok ni, zikir kalau yang lama subuh. Kalau pondok, kalau yang memang ada banyak zikir, Ramadan. Lepas subuh zikir, lepas zuhur zikir, lepas asar zikir, lepas tarawih zikir. Itu pondok lah. Paling lama lepas tarawih. Zikir tu untuk apa? Untuk latih. La ilaha illallah. Kalau arwah Tok Guru dulu memang zikir dia tak pernah laju. Memang version belakang ni Allah. Tak tahu lah, lain orang lain bawa kan. Bila ada Tok Guru semua ikut cucu Tok Guru. Orang lain laju pun dia tak tukar tune. Itu kan. Kalau lepas antallah apa yang azim la ilaha illallah tu, la ilaha illallah, lagu dia tu kan.
Semua sampai habis itu kan. Tak ada gear 1, gear 2, gear 3. La ilaha illallah. La ilaha. Kalau ada laju lagi, la ilaha illallah. La ilaha. Tak ada. Dia duduk itu. Kadang-kadang boleh dengar dua step. Yang ni yang laju. Untuk guru slow. Dia zikir suara tak kuat. Tapi orang kena ikut dia katanya. Dia bawa zikir kan. Ha? La ilaha illallah. La ilaha. Yang naik syekh lagi ke depan. Tengok ada 2 tiun. Mundur lah balik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pasal dengan cara zikir perlahan ni dia mudah ada di hati. Kalau dah champion boleh laju-laju, tak mau kata apalah, masing-masing lah. Dah ada masing-masing cara kan. Kalau itu cara yang boleh lebih mententeramkan jiwa dan boleh menghasilkan makna hadir hati, nak kata apa silakanlah. Tapi kalau kata memang punya terpedaya je mengikut zikir sekehendak hati, tak ada apa pun yang boleh terasa di hati, carilah jalan yang macam mana nak boleh hadir. Makna pula tak pernah mengaji, hadir hati macam mana. Satu, berhati-hatilah, terutama orang yang ambil jalan-jalan shortcut ni. Jalan shortcut, jenis tiba-tiba ambil jadi ahli zikir, ahli tarikat. Bukan salah zikir, tapi kebanyakannya kalau dah tengok yang faham bila ambil tarikat dah tak mau ngaji. Yang lebih parah, lagi parah pada tu memang lagi teruk tak mau semayang, tak mau apa dah. Pasal duk sibuk zikir aja, kadang-kadang sampai terpedaya dengan istilah zikir untuk dapat ilmu laduni. Ada pula. Saya pernah jumpa masa jadi panel kajian akidah tu 2016-17 Perak macam lah. Bukan jadi ahli majlis fatwa kan, jauh sangat lagi lah tu. Dia orang panggil untuk jadi panel kajian akidah, PKA, panel kajian akidah. Kereta belakang mau dapat plate tu. Masa dulu tak dapat lagi. Dulu PAV, ni baru dapat PKA. Apa cerita tu? Masa tu memang ada geng Kuala Kangsar ni, satu kumpulan ahli tarikat yang memang dia ada fahaman macam tu. Apa dia? Tak ada mengaji, zikir aja. Memang antara yang dipanggil untuk pembincangan tu saya, pasal dah jadi panel, ada masalah-masalah akidah dipanggil lah. Pasal di bawah unit kajian akidah. Unit kajian akidah ni dia di bawah unit halal haram. Unit mufti. Mufti ada 2 unit besar dia. Halal haram dengan unit panel kajian akidah. Bawah jabatan mufti. Falak itu memang ada jabatan falak. Jadi bawah, antara bawah dia halal haram dengan panel kajian akidah. Saya duduk unit itulah. Jadi kalau ada geng-geng sesat tarikat apa ni dipanggil, masa saya ada yang dipanggil tu, panggil kat balai Kuala tu, gunakan polis lah untuk panggil, bagi surat polis panggil atas arahan Majlis Agama pasal menyalahi elemen kerajaan negeri Perak bawah arahan Sultan. Bila ada kuasa panggil ni best. Saya teringin panggil Wahabi tu, tapi tak panggil-panggil memang sudah. Sekarang tak dah dilantik lah. Kalau dah dapat saya memang panggil kawan tu, bagi dia jawab tak jawab, betul tak betul akidah. Pasal dia punya akidah masih gila ni. Pengikut-pengikut dia sampai kata dia, apalah Ustaz Rozaini ni, tak boleh terima Allah Ta'ala ta'arah. Gila kau. Dia kata ada netizen dia orang yang dah ikut pahaman dia orang ni, sampai dia muskil kata dia, kenapa Ustaz ni beria sangat tak nak faham Allah Ta'ala ta'arah, sedangkan Allah yang kata Allah ta'arah. Selalu dia cakap macam tu. Bukan sikit, ramai sangat. Ni tu dia kata, yang tu yang ramai, yang paling tu, yang ngaji sifat 20 pun yang tak sampai maksud yang dia kata tak boleh faham nafi isbat dengan betul tu. Allah, hak tu pun tidak. Jadi nak cerita asal bila panggil memang pahaman dia ni tak ada mengaji. Dia punya pahaman antara pahaman sesat dia, tak ada mengaji satu. Allah. Sembahyang Jumaat orang perempuan wajib, tapi sembahyang kat rumah, tapi niat sembahyang Jumaat.
Dia orang siap bagi nas ni, ada hadis ni. Hadis pun pakai internet, yang saya tahu ada internet lah, kat internet baca hadis. Tanya dia ilmu usul hadis semua, tak kerti apa. Boleh faham sendiri ya. Tu kata ada dalil depan mata, dalil tu katok dia balik. Antara yang saya punya tugas tu katok masalah, dia kata tak payah mengaji lah. Dia kata tak payah mengaji, zikir je sampai kita boleh dengar Allah 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 dalam hati. Wow, hebat. Tak apa, saya kata macam ni lah, saya tak payah tanyalah dalam hati tu, mungkin saya tak sampai lagi. Saya kata macam ni lah, saya nak tanya, dengan zikir je boleh dapat selesai masalah? Ya, boleh. Dia kata yakin ni, confident ni jawab. Saya kata macam ni lah. Saya kata bagi kalimah, saya tak ingat kalimah apa saya sebut, tapi simple je saya sebut. Saya kata kalimah ni jamak muzakkar salim ke jamak taksir? Tu jawab. Zikir jawab. Dia kata zikir boleh dapat jawapan. Tunggu bagi masa kot dia zikir tak dapat lagi kan. Okay. Majlis tu pun memang tunggu lah saya yang soal tu kan. Jawablah saya dah. Takkan nak tunggu 3 hari pun nak jawab. Ilmu ni nak dapat dengan belajar. Awak kata tak payah belajar, dengan hanya berzikir boleh selesaikan masalah. Zikirlah, saya nak tengok. Kenapa tak dapat pertolongan gaib ke? Macam mana? Saya punya ayat pedih. Bila saya hentam geng-geng orang tu, memang keputusan majlis jumpa tu, dia putuskan memang kumpulan ni sesat. Keluar papan tanda majlis, tanda tempat dia orang untuk buat aktiviti, buat perkumpulan tu tak boleh ikut ni amaran daripada Majlis Agama Islam, ajaran ni daripada salah, sesat, boleh didenda di bawah ini. Majlis Agama tu lah. Nak cerita sikit lagi apa dia, geng-geng dia orang hentam saya dalam Facebook. Ustaz bernama Ustaz Rozaini Abdul Rahman, Pondok Patih. Dia tarikat dia asal Naqsyabandi, dia panggil, ditukar nama Naqsyabandi. Panggil dia tak panggil Naqsyabandi pun. Tarikat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada As-Siddiq belakang. Tarikat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, adalah nama syekh dia ni. Punya geng-geng dia orang bakan dengan saya. Saya tak tahu apa-apa, belakang tu pun saya tahu. Punya nama saya popular punya masa tu. Saya hentam syekh dia. Dah tak betul. Saya kata, hentam lah, tak salah. Tapi orang yang tak faham kata yang tu salah pada dia. Ustaz tak sampai lagi. Kalau aku sampai jawab, kenapa dia tak jawab? Itu baru cerita muzakkar salim dengan jamak taksir. Apa beza? Apa saya nak sebut? Kalau tanya Nafi sebab ni, orang rasanya pun kena. Tak tahu. Saya memang ada model lah masa tu. Mau saya tanya tu. Kamu nak Nafi sebab apa? Dah sebut Allah, Allah, Allah. Apa Allah? Si Marifah siap nak kira, zikir jawab. Itu nak sebut apa ni? Nak sebut kata kena hadirkan di hati. Dah ada pahaman-pahaman yang masalah ni, dia macam mana? Ada tak nak, ada yang sampai tak nak syariat ni masalah. Kedah kita dua-dua jalan kena. Baik, jadi bukanlah maksud semata-mata sebut di lidah. Bahkan orang yang berzikir ni hendaklah jaga menyebut ni dengan hadirkan di hati. Bila tu orang berzikir je ke, tak payah masuk tempat zikir lah. Kalau itu kita jadi orang biasa je lah. Siapa ajar itu? Pasal kita dah orang beriman ni mesti kena duduk tempat ahli zikir, mesti. Pasal orang beriman ni antara ciri dia apa? Az-zakirin wa zakirat wa shaimin wa shaimat, sadiqin wa sadiqat. Saya baca lajak mulut dia. Apa dia? Orang yang berzikir, laki perempuan berzikir, yang puasa, yang berzakat, bersedekah. Itu antara ciri-ciri orang yang mukmin yang berjaya ni. Jadi antara ciri dia sentiasa berzikir. Baik. Jadi hadirkan di hati itu kalimah, makna kalimah. Uslub bahasa lama macam ni. Hadirkan hatinya kalimah, maknanya. Bahasa kita, hadirkan di hatinya makna kalimah la ilaha illallah. Uslub Arab dia macam ni.
supaya boleh dapat kemenangan ia dengan segala buahnya buah la ilaha illallah ni. Ada buah ya. Maksudnya natijah, hasil daripada hadirkan di hati, dia akan ada aplikasi. Antaranya apa? Oh, memang tu yang hati kita kalau keras tak ada jalan untuk lembut, melainkan kena paksa zikir mulut, zikir hati. Mulut saja dia tak boleh nak bentuk hati, kena mulut hadirkan di hati. Nak hadir apa? Pergi taubat, ngaji balik semula lagi. Kena kata macam tu sikit. Pasal nak ulang tu sekali lalu pun sebut itu. Fokus balik apa benda yang tak dapat. Kalau khas nak dapat apa, memang kena khas pergi mengaji. Tempat yang kita ada lubuk yang kita tak faham tu pergi tengok. Khasnya kita sebut tadi nafi isbat. Baik. Jadi antara disebut buah dia apa dia? Pahala. Cuma sini disebut pahala. Kalau ikut masyhur, selain daripada pahala disebut oleh Tuan Guru Labang kita, selain daripada buah daripada la ilaha illallah ni pahala, buah daripada la ilaha illallah ni apa dia? Tauhid Allah Taala. Bukan saja kasih tapi cinta Allah Taala. Memang maksud daripada zikir bukan pahala sebenarnya, tapi cinta. Cinta. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kita cinta tu. Sebelum kata cinta tu zikir, ada rasa seronok. Tak seronok lagi pun macam mana? Kaedah dia senangnya, Allahumma paksa. Saya selalu sebut itu, Allahumma paksa. Benda orang paksa lah. Kita Quran malas baca macam mana? Baca. Bagi letak jadual, aku mesti baca Quran macam ni, mesti baca. Tambah pula memang kita bukan orang awam baca Quran, kita orang khas dah memang duduk mahat hafiz dah contohnya. Tambah dah hafiz dah ada syahadah dah contohnya. Saya sebut selalu dekat anak-anak saya. Anak-anak saya memang saya hantar semua ngapai. Ni pun ada 4 orang dah yang dah habis. Hari Ahad ni ada yang keempat tu nak buat syahadah dia 30 juzuk sehari. Saya kena pergi lah. Jadi hari Sabtu ni, hari Ahad saya tak ada. Hari Senin tu baru ada kot pagi subuh. Pasal hari Sabtu tu mungkin kita ada subuh sini, kuliah duha ada. Lepas duha mungkin saya akan ke tempat anak tu, pasal memang bapak kena datang, anak tu anak lelaki. Syahadah dia 30 juzuk. Hari ni semalam, tapi tak dapat maklumat lagi. Semalam dia pra syahadah. Sebelum syahadah betul dia ada pra syahadah 30 juzuk tak? Belum syahadah betul-betul lagi, pra syahadah. Jadi kalau salah apa-apa pun bersedialah dengan kesalahan yang betul-betul nanti hari pemeriksaan betul. Malam lalu hari Khamis ni kawan dia dia hari Ahad. Saya selalu sebut itu, balik rumah tengok buat tak tahu je baca Quran. Selalu kat madrasah banyak baca banyak dah. 5 juzuk. Baca rumah kat rumah tak ada juzuk. Jadi nak kata apa? Dah hafal Quran ni dah selesai. Memang mulut saya pas ni dah sikit kan. Garang sikit. Cakap ada time lembut lah. Time keras kena sebut itu. Tak ada lah. Bangun. Baca Quran. Baca. Buru. Simak. Hafal Quran ramai. Simak. Boleh je. Cuma nak ada kemahuan tu. Kata, apa kaedah dia? Allahumma paksa. Paksa kan? Paksa tu. Cuma paksa pun satu hal. Cuma datangkan rasa minat tu yang kena dengar juga kuliah, pengajian, kefahaman, tingkatkan kefahaman untuk boleh bukan dengan paksa dah, tapi dengan seronok dan sukarela. Datang tu dengan hati dan jiwa. Bahkan tak baca Quran. Tak baca Quran lagi hari ni. Tak baca Quran lagi hari ni. Astagfirullah. Tak zikir lagi hari ni. Astagfirullah. Macam mana boleh lalai ni? Astagfirullah. Maaf. Baca auzubillahi minasyaitanir rajim. Habis selesai tu, jumpa orang tu pun sikit sangat baca lagi. Belajar untuk buat dengan hati dan perasaan. Ada
apa, sampai menjiwai tu, Quran tu menjiwai. Tak baca Quran rasa macam bersalah besar, tak zikir bersalah besar. Memang ada kesalahan pun sebenarnya. Pasal bila tak ada Quran, tak ada zikir ni apa, lalai. Dia lalai gila punya. Saya tak kata orang lain, saya pun lalai. Kalau tak ada tu, tak ada zikir, lalai. Memang lalai. Bukan lalai sikit, lalai gila punya. Baik. Jadi asal nak sebut buah daripada zikir ni apa dia? Dia dengan tu dia akan jadi akhlak, dia akan ada jadi tertib hidup. Dia akan ada kasih dengan orang, dia akan ada perasaan nak mengajar orang bagi pandai. Macam mana kita dah faham ni nak bagi orang lain faham, dia akan jadi bersungguh, dia akan jadi minat, kasih, cinta, seronok dengan amalan-amalan syariat, suruhan syariat. Rasa kalau boleh semua perintah syariat nak dijunjung. Dan antara sifat yang memang akan ada nanti bila buat semua ni, tambah faham betul-betul dan rasa nikmat faham la ilaha illallah ni, boleh dapat tauhid ni. Kita kalau boleh nak semua orang nak dapat macam mana kita dapat. Cuma kita tak dapat lagi. Satu kita pun tak dapat. Kalau semua orang dapat seronok dan lazat faham la ilaha illallah ni, kita nak kalau boleh semua orang nak dapat macam mana kita dapat. Satu, Rasulullah jiwa macam ni, sahabat macam ni, tabi'in macam ni, tabi'in macam ni, ulama tutup guru kita macam ni. Dia sanggup tinggalkan apa semua kerja dia, nak ajar orang bagi faham la ilaha illallah, bagi faham syariat, bagi faham kenal Allah, kenal Rasul, bagi orang reti agama. Dia tak ada apa-apa, tak apa. Yang penting dia dapat dan semua orang dapat kelazatan, kenikmatan. Inilah hakikat realiti hidup, inilah matlamat hantar Nabi dan Rasul. Apa dia? Boleh arif dengan Allah, ma'rifatullah, boleh liya'budun, liya'rifun, menzahirkan kehambaan diri pada Allah Ta'ala, menzahirkan keberhajatan diri, menyatakan Allah ni memang dia ilahi, kita ni memang dalam keadaan fakir setiap masa, setiap hari. Ini memang maksud daripada kita zikir la ilaha illallah. Itu buah dia. Pahala ni kalau kita memang faham, buah kita adalah untuk hadir hati ke Allah Ta'ala, sampai boleh rasa cinta dan mengorbankan jiwa raga kita untuk Allah Ta'ala dan untuk ikut ajaran Nabi ni. Pahala ni kita tak pandang. Bukan kita nak meremehkan pahala, tak. Tapi pahala ni dia budak-budak, dia gula-gula. Orang beriman, dia ada iman sebenarnya. Ini power besar untuk kita bangun. Bukan pahala, tapi cinta, kasih dan cinta. Kenal dan di hati terasa. Tu paling best sekali lah. Sikit di atas kata buah ni. Allahumma salli. Kalau kita lah misalnya ada anak, sayang kat anak, bila memang ada perasaan kasih dan sayang macam mana, tak jumpa, ingat lama dah tak tengok anak ni, tak balik, telefon pun tidak, nak telefon pun tak boleh, nak pergi jenguk pun tak boleh, Covid. Dalam kesepadan pun tak boleh. Macam mana? 2 bulan dah tak tengok muka. Ya Allah, rindunya. Dia sama rindu tu. Bukan pergi nak pahala kan. Di atas ada hubungan cinta dan perasaan tu. Tu 2 bulan sekali. Dengan Allah takkan 2 bulan sekali. Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita faham perjalanan ni. Sebab memang faham perjalanan ni mahal sebenarnya. Mahal. Sikit lagi juga di atas mahal ni, jaga ujian dia besar. Ujian besar sekali. Anda tahu apa dia? Tak dia? Malas. Itu ujian besar sekali. Saya ada beberapa orang kawan sama macam saya punya. Saya ingat saya seorang sebelum ambil perjalanan khas ni, selalu orang awamnya ambil perjalanan khas, jumpa guru, berkobar-kobar, dapat bagi perjalanan istimewa, punya hangat-hangat teh ayam. Mula-mula semangat gila. Dia main jemu. Pedap lah. Inilah. Jaga weh. Ya. Macam orang nak hafal Quran dengan saya tu. Mula-mula tak masuk Mahat Hafiz, tak boleh lagi. Gila nak masuk Mahat Hafiz. Contoh. Kalau ada orang pernah masuk, tak, kalau betul cerita saya, share dengan saya. Masuk tu, memang nak masuk Mahat Hafiz, berkobar-kobar ni. Tak apa, hantar.
Masuk, tengok tempat tu ada masalah pula. Ustaz dia garang gila, kena ni tak boleh makan, tak boleh tidur, kena denda ni. Saya tengok tak boleh ngapal lagi, kena baca Iqra dulu, makhraj pula tak betul. 6 bulan tak naik Quran lagi. Anak saya ada yang macam tu. Ada yang tak boleh sebut ra dengan betul, ustaz dia tak puas hati. 6 bulan ra lah, repair. Bunyi ra tak boleh sebut lah. Selagi tak betul ra kau tak boleh ngapai. Hari-hari sebut ra lah. Kalau yang bersungguh macam mana? Bersungguh dia ajar ke pihak satu angkat lidah bukan bunyi sini ni oh 6 bulan sebut ra. Dan memang ada, saya nak sebut tentang disiplin belajar, tentu sikit. Pasal kita tak masuk tak tahu. Bila pergi-pergi ada tempat yang saya hantar saya ngapai ni, guru dia tu memang steady lah. Pula tu tegas orangnya. Ada antara pelajar yang hantar tu dah hafal 10 juzuk, tapi sebut ra tak betul. Masuk situ diterima lah. Memang syarat ni mesti ikut dia kan. Tu sebut ra tak betul, kata dia hang tak boleh ngapai lagi. Dah 10 juzuk ni, sebut ra dulu. 2 bulan, 3 bulan tak boleh sebut lagi ra. Tak boleh kemas. Guru tak puas hati ya. Bapa tak puas hati ya. Mah, kenapa? Kenapa anak aku tak boleh ngapai? Habis-habis mari satu hari serang ustaz mudir dia. Kenapa ni kena depak baju ustaz dia. Lama agak, sejam lebih dia cerita kat saya tu, mudir tu. Waktu dah habis cakap, habis lah nak cakap. Saya nak cakap sikit. Pakcik nak lah anak pakcik apa yang 30 juzuk, tapi ra tak boleh sebut. Dia tak boleh jadi imam sampai mati. Pasal ra tak boleh, dia ummi. Nama dia ummi. Bila ummi tak boleh jadi imam. Dia hafal 30 juzuk, tapi tak boleh jadi imam sampai mati. Dia boleh baca seorang untuk dia. Pakcik nak anak pakcik tu. Punya tadi semangat gila yang puas hati pancuh ustaz tu. Ustaz bagi ayat macam tu lah. Melengung terus bapak tu. Tak nak. Saya dah buat tu lah. Tapi macam ni lah pakcik. Saya dah dengar semua penjelasan pakcik. Pakcik kira ambil balik anak pakcik lah. Saya tak boleh nak jaga lah. Tawar hati lah. Pasal sebelum tu pun dia abang lah. Macam ni. Tak puas hati, balun sampai terang tu. Ya tak merasa lain lah. Saya buat ni, saya kira saya dah pegang amanah. Saya belajar dulu pun sistem macam ni. Saya buat yang pada saya yang terbaik. Pakcik rasa tak terbaik, cuma saya dah bagi apa sepatutnya saya kena cerita. Hari tu pun dah cerita dah lah. Kut dulu tak apa faham lagi. Kalau dah faham sekarang, minta maaf, saya tak terima anak pakcik lah. Pakcik kena buat balik. Saya nak cakap tu ya. Terima kasih. Merayu minta balik masuk. Baru tersedar silap. Satu guru tambah dah ada pengalaman, guru pula guru pakar, jangan buat sebarang. Jadi asal nak sebut apa? Proses perguruan macam mana boleh cerita itu tadi? Jemu tu. Bila masuk tahfiz, mula-mula semangat. Katalah ngapai. Untuk nak kena ulang sabak para sabak muhtar apa. Adalah tertib-tertib kan. Baca manzil gini. Adalah disiplin masing-masing. Masuk main 2 juzuk, 3 juzuk tak bagi. Main 10, main 15, berasap kepala. Baca tani masuk yang ni, baca tani tambah malas lah. Ngapai boleh? Ngulang malas. Ustaz ada apa ngapai? Ulang. Tak ada ustaz, dia punya sembang. Ustaz mari. Itu. Habis tak ingat. Habis baca sangkut, pergi sana, merewang sana. Pasal dia ada ayat-ayat yang sama. Ada yang sama. Bila sama tu, kelang kabut baca. Qaumi yatafakkaru qaumi yaqilun. Tak apa betul-betul tak ingat. Tak ingat. Kepala berasap. Masuk 15, 16, 17 lagi berasap. Habis-habis berhenti. Hafiz. Ada yang tak berhenti, teruskan apa sampai dapat syahadah.
Dapat tu tinggal langsung, tak baca Quran langsung lah. Kita duduk luar, mungkin kita tak pernah jumpa. Ada orang macam tu. Oh, memang. Istilahnya dah abaikan benda yang mahal dapat. Dia serupa, nak sebutnya dah, kalau kasar masuk Islam murtad balik. Itu yang kadang-kadang timbul mak tafiz ni, satu sudut bagus hafal Quran, tapi dia tak ada follow up ngaji untuk nak apa pendidikan yang sepatutnya selepas tu nak diajar supaya dia jaga syariat, jaga iman, jaga akidah. Yang dulu mungkin sebab katalah dia minat sekalipun, lepas tu ada bukan semua minat, ada yang mak bapak paksa, mak bapak yang dah hantar, dia terpaksalah jadi hafal. Padahal dia tak suka menghafal. Untuk jadi hafal kena bagi dia sesuatu kepahaman yang dia dapat ni mahal dan berharga. Anak tempat saya hantar tu, guru dia memang macam ni. Dah dapat Quran ni kalamullah. Benda paling mahal sekali dalam dunia ialah kalamullah. Jangan ambil SPM. Ambil SPM tak ngaku nak murid. Siapa? Mana mahal SPM dengan Quran? Nak jawab apa? Tak kena jawab SPM nak mampu. Pegang Quran ni elok. Bak makan, Ustaz duk risaulah ada Quran Allah Taala. Babi pun dia bagi makan. Sama dengan bahasa saya tu. Babi pun dia makan. Takkan hang hafal Quran ahlullah. Jaga buat kerja jaga elok. Intan surullah yang surkum. Antara wasiat dia bila dapat syahadah apa? Tu. Dan dia pesan baca satu hari. Habis-habis tidak. Dah hafal dah ada syahadah. Satu hari mesti 3 jeruk je. Amanah guru je tu. Tapi itulah. Bila dah mula-mula balik tak apalah. Dah lama. Sampai satu tahap tak nak baca apa pun. Satu hari malam. Ya. Musuh mari. Lama-lama bersarang. Ani tak ingat. Satu jalan dia tu yang alhamdulillah sebaru ni saya jumpa ada seorang ustaz kat Ipoh tu. Saya nak cerita berguru belajar mengulang kena zikir. Itu orang Quran pula kan. Antara zikir tu Quran tu sendiri dah zikir dah sebenarnya. Bahkan lagilah Quran ni tak hadir makna pun dah dapat sesuatu lah. Zikir kalau hanya di mulut tak tu dia adalah sesuatu sebut zikir, tapi seperti sebut roti tak dapat roti, tak hadir makna. Tapi kalau Quran tak ada makna tak apa. Tentu kelebihan Quran. Dan memang baca Quran ni walaupun tak faham, tak apa, baca lah. Tapi pergi mengajilah ilmu baca lagi betul. Jadi saya ada jumpa seorang ustaz ni. Dia pun sampai Quran ada syahadah. Memang ingat Quran sungguh. Kaedah nak mengulang tahu dia buat mana. Dia pergi cari guru-guru yang pakar-pakar pergi jumpa. Kadang-kadang dia tanyalah siapa guru pandai Quran, apa yang dikenalan-kenalan. Orang tu akan sebutlah guru ni. Pergi jumpa, niat dia apa? Nak pergi talaki baca Quran 30 juzuk depan dia. Ya, tanya dia. Kadang ada orang guru tu orang tak kenal pun pergi jumpa. Kata dia, ni saya ni datang dari ni. Dia kenal diri. Waktu nanti guru tu tanya, macam mana boleh kenal aku? Kita kawan ni beritahu tu kenal tak? Oh, saya kenal dia. Waktu datang ni nak buat apa? Dia kata, saya datang ni kalau boleh saya nak baca Quran 30 juzuk depan guru. Nak baca 30 juzuk? Boleh. Dia kata. Itu kaedah dia nak bagi ulang Quran. Nak baca pula depan guru dah, bukan depan kawan. Kata dia tak apa, saya bagi 5 hari bagi khatam. Masa saya pun ada ni, ada yang tak penting saya tinggal untuk awak. Bagi 5 hari. Kampung dicarilah di masjid surau mana. Tembak baca. Satu hari 6 juzuk. Khatam. Pergi jumpa guru lain pula. Setahun dia boleh buat sampai 6 guru, 7 guru. Cari guru pakar-pakar tu baca Quran depan dia. Cari lah 5 hari 6 hari hatam, 5 hari 6 hari hatam, 5 hari 6 hari hatam.
Tujuan dia nak ngulang Quran. Seorang-seorang malas. Cara tu. Macam kita, saja-saja nak baca kitab, saya tak baca. Buat daurah saya baca. Saya baca ni untuk saya sebenarnya. Saja nak telah baca. Mau tahu dah. Saya sebut saya ni tak tahu lain. Lepas tu kat pondok pun saya ngaji arwah tu guru patih kata tu. Ada ilmu ngajar. Ilmu tinggal dia lapuk. Quran pun tinggal dia baca Quran lapuk. Dia lapuk maksudnya dia lapuk lah. Ilmu ni kalau duk ulang full. Satu, kita nak hadir di hati pun senang. Dan memang saya ngaji pun kalau arwah patih dia selalu sebut. Dia kata kita ngajar ni bukan nak ajar orang, nak ajar kita. Bagi peringat kita tu, duk sebut tu, dia nak terasa punya pasal. Tapi kita sebut tu kat kita tu. Kita lah malas tu. Jangan jadi malas. Jangan kata kat orang. Kita malas tu. Jangan jadi malas. Zikir banyak, hadir di hati. Dia ada jangan cerita kat orang lain. Cerita kat diri sendiri. Nafsu mu. Kalau bapak dia ni nafsu mu duk buruk tu. Dia pun dia ajar nafsu mu tu, dia kata kat dia. Cara dia tu yang duk ajar. Ada yalah, satu hari ketika memang kadang barat enggak tengok orang kan, jangan tengok ni bubuh kita dulu. Kita lah jahat tu. Orang nak terasa punya pasal sikit nak sebut kata maksud daripada zikir ni bukan untuk pahala. Orang yang faham dia akan bukan kejar pahala, tapi dia akan kejar maula. Kejar maula. Maksudnya cari siapa bagi pahala. Dan lagi katanya dalam matan Ummul Barahin, fa'alal aqil, tu Arab tu, kalau ikut ada kurungan. Fa'alal aqil an yuksira bin zikriha mustahdiran limahtawa alaihi min aqaidil iman hatta tamtazija ma'a ma'naha. Artinya tu tutup kurungan tu Arab tu. Jangan pergi baca Jawi pula tu. Apa dia tu? Fa'li, pu'li. Tu dalam kurungan tu. Maksudnya ada bracket tu. Makna ha tu tutup. Baik, terjemah dia. Sekejap. Ini memang saranan tutup guru kita. Selepas dia ajar kitab Tauhid ni, disebut wujud kita, bakal cerita satu-satu sampai habis. Istighnaq, iftiqar, maksud nafi, sebab apa? Makna ni semua terkandung dalam la ilaha illallah. Baru dia akan keluar ayat ni. Apa dia? Sayugianya atas orang yang berakal bahawa berbanyak-banyak ia daripada menyebut kalimah itu. Itu apa? La ilaha illallah. Betul? Hal keadaannya menghadirkan bagi maknanya barang yang telah terhimpun atasnya barang tu daripada segala simpulan iman yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. Angka yang kita selalu sebut 41. Kitab ni kita dah lalu 50 dalam la ilaha illallah. Dan disuruh sebut ni hadirkan makna dia, bercampurlah kalimah itu serta maknanya dengan dagingnya dan darahnya. Nanti darah kita pun tulis la ilaha illallah itu. Tak mustahil untuk jadi itu, tapi antara makna dia bercampur darah daging. Yang ni pun salah satu kiasan bahasa. Maksudnya apa? Sebati. Sebati la ilaha illallah ni makna dia tu dengan diri kita. Sebati ni macam mana? Tak ada apa yang kita bergerak, kita dah buat yang Allah dilupai. Bahkan orang yang memang dah macam ni, dia akan sampai satu tahap, macam mana boleh lupa ke Allah Ta'ala? Itu yang kita sebut malam, antara perkataan Abu Bakar Al-Shibli. Dia kata apa? Aku heran, kata dia, ajib tu kaifa yakunu dzakir, orang yang berzikir ni, kata dia, wa yadhkurullah, dia sebut Allah Ta'ala tapi wala yansa nafsahu, tapi dia tak boleh melupakan diri dia kerana terlalu ingat dengan Allah Ta'ala. Dia duduk pelik. Dia pun tak apalah wali.
Nak sebut macam mana ni? Macam tu nama dia sebati. Sebati. Dengan istilahnya, tak mungkin Allah Ta'ala dilupai. Kita yang belum sampai apa-apa ni apa? Macam mana dia boleh zikir sampai takkan tak makan, tak minum, tak ingat nak bini, tak buat kerja. Mustahil boleh zikir. Memang ada orang cakap macam tu. Ramai orang cakap macam tu. Orang ahli zikir dia kata macam mana? Macam mana boleh lupa ke Allah Ta'ala? Mustahil boleh lupa ke Allah Ta'ala. Kita kat mana? Macam mana nak zikir kat dia? Muskil lah. Orang ahlullah ni muskil lah tak boleh ingat Quran, tak boleh ingat Allah Ta'ala. Mana ada yang kita buat sesuatu yang bukan daripada Allah Ta'ala? Macam mana boleh lupa kat dia? Anak bini pun tak lupa, makan pun tak lupa, kereta pun tak lupa. Takkan Allah yang jadikan kita lupa? Orang kenal Allah Ta'ala macam tu, kita tak kenal. Macam mana nak ingat Allah Ta'ala banyak-banyak? Jauh kita tak? Jauh lagi. Jauh. Macam orang hafal Quran lah. Saya ada kawan-kawan memang saya jumpa, ada yang dah meninggal dah pun. Allah Akbar. Kecil-kecil je, umur hafal Quran 11 tahun dah hafal Quran, ada syahadah. Sambil main bola. Tera pun main bola. Sambil main bola tu boleh baca 3 juzuk, 4 juzuk Quran. Main bola, sepak bola. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh baca Quran. Kalau kita jolok tu baca kuat sikit. Tapi saya jumpa dia meninggal lah, kawan saya ni. Masa duduk Kelah Ulu lah, ada geng-geng Hafiz Ridwan nama dia, meninggal lah, rahmatullah alaih. Memang rapat pun dengan dia. Ngaji. Masa ngaji tu, saya masa tu dah ngaji dengan Datuk, dah hafal Matan Jahrah yang duk hafal tu. Dia main tasbih kat saya, baca lah, alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma salatihi. Baca sehari 10 bait, 10 bait sehari bait. Dia gear berapa tak pada tu? Dia gear berapa? Dia gear berapa? Gear apa? Saya gear 30. Oh, hang gear 30. Dia masa tu 20 tu kan? 20. Sikit ya, 10 tahun. 10 tu ada satu hari tu dia baca semua daripada awal hingga akhir. 144 bait. Aku ingat tu. Mula-mula saya pergi pondok Kelah Ulu dulu, saya pergi duduk pondok dia. Saya ingin nak pergi pondok orang lain, dia tak ada, dia balik faham guru yang saya duduk ambil Quran dengan dia. Saya yang tu semua geng-geng Hafiz, saya pergi jumpa tu, dia tak ada, dia panggil pondok dia. Masa tu dia duduk balik, duduk pondok, pergi duduk pondok dia. Sejuk masa tu masih sejuk, bulan 11. Saya pergi tu bulan 11 lagi. Pergi duduk dengan dia tu. Sambil dia duduk masak, dia nak jamu kita, sambil potong bawang, dia duduk masak, sambil sembang tu. Tak tahu pun dia hafal Quran, tapi kita boleh nampak mulut dia. Kita pun kenal lah perangai orang baca Quran ni. Kita dengar dia punya lagu tu pun, kita duduk biasa baca Quran, kita tahu dia baca ni tak mana. Tu tanya dia, kita hafiz lah. Dia senyum tu. Jenis orang pemalu, tak mampu tak mengaku. Berapa juzuk dah sambil masak. Dan 2 juzuk tadi. Sambil masak. Petang-petang saya masa mula pergi hari mula-mula 3 hari saya duduk. Sampai petang ada budak main bola. Kadang-kadang dia masuk kalau sekejap main. Nak pulun tak dia lah. Tapi sepak ke lah bola. Kadang-kadang orang duduk main tu, pasal pondok dia dekat dengan padang belakang. Dia duduk atas beranda pondok dia depan pondok tu. Sampai duduk kan. Dan petang orang main bola pukul 6 nak pergi 7. Dan 2 juzuk setengah. Sambil berjalan tu daripada madrasah, dia antara pondok ujung kali. Buah pokok pondok durian, pondok siapa lah ni ya. Allah. Dan ngapai Quran. Dan 15 dan setengah juzuk. Daripada belakang pondok tu jalan. Pergi main sunat, sementara nak tunggu guru turun main jemaah jadi imam. Dan lagi ulang Quran sama lagi. Kita tak faham macam mana boleh ingat Quran. Dia tak macam mana tak ada je Quran. Itu. Allah.
Kita kena ada hemahnya tu. Cerita-cerita macam ni supaya nak bangun hemah. Pasal kita duk tengok cerita orang lapis kita ni duk macam tu lembek. Kita dengar tu, uish dia orang ni. Masya-Allah, jauh lagi kita lah nah. Mudah-mudahan datang minat tu. Datang keinginan tu. Insya-Allah. Hati yang dia kata asal dia sebut dengan bahasa dia banyakkan sebut ni sehingga bercampurlah serta dengan maknanya. Maksudnya zikir ni di mulut hadir dengan mana sehingga jadi sedarah sedaging dengan dagingnya dan darahnya bi'ainihi yakninya okey, apa makna bercampur darah daging ni? Mesralah kalimah itu serta maknanya dengan lidahnya hingga tiada diam lidahnya daripada menyebut lafaz kalimah itu. Yang ni disebut tiada diam lidahnya. Ada ulama kita dia kata bukan saja lidah tapi hati, fikiran. Memang macam-macam ulama ajar kefiat ni. Lain guru, lain jalan, lain cara. Tengoklah kalau nak ambil belajar khusus tu ambil lah cara tu. Memang kalau atas jalan ni Melayu kan, tarik-tarik untuk macam mana kefiat zikir ni, banyak ulama-ulama dan tarik-tarik yang muktabar ni bertepatan dengan ahli sunnah wal jamaah. Memang ada sanad riwayat ambil daripada ulama-ulama kita yang terdahulu, yang mereka pun dah lalu, dah meninggal dah pun dalam keadaan yang baik. Apa hasil mereka mujahadah dan susah payah mereka macam mana nak dapat latihan supaya boleh sentiasa dalam keadaan zakirin, menyambut seruan Allah Ta'ala tu. Dia bukan biarkan diri dia seorang, tapi dia telah turunkan dan ajarkan kepada anak-anak murid, yang daripada anak murid mereka ni lah dapat ke kita sekarang. Tapi pastikan jalan betul, guru betul, cara betul. Siap sekali lalu sebut itu. Kalau saya sendiri pun memang ada lah ambil perjalanan-perjalanan macam ni, memang kena ada. Tapi tengoklah yang saya sebut, apa dia? Cabaran dia besar. Itu ya. Masa tak ambil tak apa, kadang-kadang haloba sangat nak ambil. Bila dah ambil, dah dapat, dia jadi macam kera mendapat bunga. Dia kan sia-sia kan. Alhamdulillah, minta Allah Ta'ala pelihara kita. Macam orang tak hafal Quran, nak hafal Quran, nak hafal Quran masuk seronok. Dah dapat buat apa? Dia akan sia-siakan Quran yang dia hafal. Macam kera dapat bunga juga. Sama je bab ni. Macam orang tak dapat jadi pemerintah hari macam mana? Aku kalau boleh nak jadi Perdana Menteri. Contohlah, alah kawan tu aku sebut. Astagfirullah. Bila dapat macam mana? Belum tentu dia boleh tunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang yang sepatutnya kena tunaikan apa tanggungjawab sebagai Perdana Menteri. Sama tak? Nak tak jadi suami, nak jadi suami. Tak jadi bini, nak jadi bini. Bila dah kahwin, belum tentu boleh jadi isteri yang betul-betul taat pada suami. Mungkin nak satu part aja. Nak apa? Nak jadi hafiz, nak ada nama ambil tarik. Aku ni orang special dah, ada makam. Makam tek kucing. Apa betul tak? Amal apa betul tak? Nak jadi hafiz, rupanya nak nama. Kan dah rosak tu. Aku nak jadi nama isteri. Rupanya ada benda hanya nak certain part aja daripada tu. Tapi perjalanan betul-betul sebagai suami, perjalanan betul-betul sebagai isteri, sebagai betul-betul sebagai pemimpin, sebagai orang hafiz, sebagai guru, sebagai murid, sebagai azakir, asalik, apa dia? Bukan semua orang boleh istiqamah di jalan tempat masing-masing. Cubaan memang banyak. Memang antara kita ni dalam hidup ni, cubaan itulah yang selalunya orang tak mampu nak tempuh. Itu yang kita kena duduk bawah guru yang pakar. Dia pun dah lalu pengalaman dia, dah tahu kerenah macam mana nak hidup atas muka bumi ni supaya Allah Ta'ala tak dilupa. Kita duduk bawah pimpinan dia, tunjuk ajar dia. Memang best tak tu, memang best tak. Cuma syarat dia pula apa dia? Duduk mesti ikut cara dia, tunjuk ajar dia, latihan dia, sistem dia, jadual dia, mesti ikut. Tak nak ikut, aku dah duduk tempat lain lah. Memang macam tu. Macam kita dah Islam macam mana, kena ikut cara Islam lah. Jangan sembahyang yang cara Islam. Kenduri dah macam lain, pakaian dah macam lain, make up dah macam lain, makan dah macam lain. Kan macam lain tu. Hiburan dah macam lain, mata dah macam lain, telinga macam lain.
Mana nak jadi? Rumah dah macam lain, hati dah macam lain. Mesti Islam ni semua Islam. Iman mesti semua dalam bab keimanan. Mesti betul peraturan. Nak duduk tempat tak ada peraturan, mana ada? Duduk atas bumi ni, duduk negeri Amerika, ada peraturan mereka. Tapi besar kita sekali. Ni bumi Allah Ta'ala, langit Allah Ta'ala, ikut peraturan Allah Ta'ala lah. Apa ni besar sekali. Baik. Yakninya mesralah kalimah itu serta maknanya dengan lidahnya hingga tiada diam lidahnya daripada menyebut lafaz kalimah itu, dan tiada lalai hatinya. Mulut pun sebut masing-masing lah kan. Cara-cara nak zikir tu ada cara masing-masing. Kalau kita tak ambil jalan khas ni, Allahumma paksa, itu je lah. Ilmu dah belajar, itu je dah. Bawa lah jalan sendiri dulu. Apa dia? Makna yang dah belajar, dah faham, alhamdulillah. Letakkan angka tertentu untuk jadi istiqamah amal buat setiap hari. Tiada lalai hatinya daripada mengingatkan maknanya dengan hatinya itu. Sampai tahap tu. Pula tu bila dah sampai tahap ni macam mana? Oh, tak apa dah, aku dah sampai tahap ni. Tak. Buat apa? Kena jaga maintenance dia. Memang kata ulama kita, memang nak dapat tahap ni dia memang susah. Tapi dah dapat macam mana? Tak susah dah. Jadi dia susah tempuhan pertama lah, tera nak dapat. Kalau pengalaman jumpa juga, macam saya cerita kawan saya yang hafal Quran tu, nak dapat tahap dia sampai mula sampai masak dia boleh ingat ni, mula-mula memang susah, bercampur aduk habis. Tapi main dah biasa duk buat macam mana? Tak heran lah. Bukan nak buat saja-saja. Dia kata jadi sendiri, mulut duk jadi baca Quran. Tak boleh duduk saja tadi. Duduk rehat pun lari je. Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan auzubillah, bismillah. Mesti ya. Dah biasa kan? Dah biasa. Yang ni pun sama juga. Dia kata sampai dah jadi biasa. Sampai memang tak ada keadaan yang dalam keadaan tak berzikir. Duduk je zikir, berjalan je zikir. Tak sibuk je berzikir. Duduk sibuk pun berzikir. InsyaAllah. Ni yang orang tua-tua kita dulu dapat ni. Saya tengok orang rumah saya pun dia tak tahu, dia memang dah latihan daripada kecil apa kan. Dia basuh kain mesti selawat. Duk bilah kain dengan apa? Dia dah diajar selawat. Bilah kain, basuh ikan pun duk basuh ikan. Latih jadi. Tak biasa latih ke? Oh, saya tak biasa lagi. Pula tu, mula Allah sallallahu Muhammad. Gimana ni? tak lagi. Saya menang hal lama lagi. Satu tahap ni terang nak boleh lah. Tinggal lah, lupa pula. Tak jadilah pula amal. Terang nak boleh lah selalunya. Dan juga dengan ni, bila dah boleh pun, bila satu term kita tinggal, nak dapat balik tempat tu bukan senang. Memang susah. Atau kata cabaran kita duduk tempat ni memang macam tu. Macam orang hafal Quran, dia dapat syahadah ni, dia boleh buat satu hari 30 juzuk contoh. Dia boleh baca kalau ikut, cuma dah tak nak tak. Kalau takat baca 5 hari satu hari memang tak heran lah. Boleh baca. Tapi sampai satu tahap dia tinggal nak baca satu juzuk tak boleh. Yang kata nak baca satu juzuk boleh, kalau dia lama sangat tinggal nak baca apa pun tak boleh. Dia kena buka Quran baca. Dia tak boleh baca lah. Dia dengar dia boleh, tapi dia tak boleh baca. Dia dengar dia kata salah ni. Dia baca dia pun teruk lah. Mudah tak ampun kita, banyak kita salah tadi ni. Allah.
Inilah artinya bercampur dengan darah dagingnya. Jadi lidahnya dengan menyebut lafaz kalimah itu, dengan darahnya itu, yakni dengan hatinya sentiasa ketika itu. Jangan lalai, jangan lali, dan jangan lupa akan maknanya itu di dalam hatinya, seperti firman Allah Ta'ala dalam Quran, wadhkur rabbaka fi nafsika. Itu dulu. Jadi kita baca ni kalau ikut banyak nasihat, dan nasihat terakhir yang kita tengok ni disuruh banyak kan zikir. Abah kita yang PKP ni macam mana? Gunakan PKP ni kesempatan untuk zikir, baca Quran. Keluar rumah tambah pula, bukan PKP biasa, PKPD. Siap demo budawai tu, siap hantar makanan. Semalam pun saya baru dengar tanya Cik Umi tu, anak dia ada yang duduk tempat yang duduk kena COVID tu. Kena kurung sampai tak boleh balik lagi hari ni. Lebih 14 hari dah kan. Kat sebulan dah. Dia tengok muka tu adik ke abang apa? Adik. Muka tembun. Siapa? Satu hari 6 kali makan. 6 kali makan. Sampai bapak dia kata, tu salah makan semua. Salam dia abang itu, tu salah makan semua, takkan semua nak habis. Tu tak ada apa-apa, duduk saja. Nak keluar pun tak boleh. Duduk dalam dom, dalam bilik. Gunakan tu. Itu jangan tak tahu tengah hafal Quran. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bawa mi rebus. Makan mi rebus, Assalamualaikum. Main pulut panggang. Assalamualaikum. Main mi goreng mama lah tu. Assalamualaikum, main hantar cendol. Kalau orang yang ada akal macam mana? Cukup lah, buah peti banyak simpan. Tak, memang macam tu. Lepas tu anak saya pun ada yang duduk mahat tapis ni, kan tambah bulan puasa, Masya Allah, makanan ni sampai jadi buang, sampai dia bagi amarannya ni, nak mai jangan bagi makanan, nak bagi mai, nak bagi makanan habaq saya dulu, kalau tidak saya tolak mentah-mentah. Dalam WhatsApp apa dia, dalam geng-geng dia bagi tahu siap dah. Mak mau bapak nak hantar, mula-mula dulu sebelum dia jadi macam tu kan, bila dah jadi pelonggok macam tu sampai tak apa nak makan, buang ya. Dia kata jangan bawa makanan, nak bawa makanan kena ambil hari cuk siap-siap bawa makanan. Hari yang tak diizin bawa makanan, jangan bawa makanan. Dia kata apa? Jangan rosakkan anak murid saya dengan makan banyak. Best. Memang rosak. Kita pun makan banyak, kita rosak, yang tak tahu. Try lah, tak percaya. Tak ada main saya beli. Mula jamu roti dengan durian, waktu tu roti dengan kaya, waktu roti celup telur. Roti je pun mabuk payang Penyakit tu lah, penyakit besar sebelum datang penyakit tu ni. Macam tu, berhenti, ada kerja kena buat. Biar lapar, lapar lah. Makan apa lah. Tak apa. Itu. Makan apa pun tak apa masa tu. Tu pun tak boleh lajak. Lajak lagi lah. Cukup. Biar sikit. Semua sikit dah lah. Cukup. Kontrol. Ya. Kalau orang faham, dia akan jaga. Jadi asal nak sebut yang pasal PKP ni, ambil kesempatan tu. Tengok lanjut lah bulan 12, sebulan lagi. Macam mana? Alhamdulillah. Boleh zikir lagi, baca Quran lagi. Cuma kita tak ambil peluang tu. Lepas tu mulut saya jahat, saya kata apa? Selalu duk kerja, duk ada alasan. Tak mau ni sembahyang duha tak boleh, qabliyah ba'diyah tak boleh, witir tak boleh bangkit. Siapa? Saya sibuk letih malam ni, tak boleh bangkit malam lah, apa. Okey. Ada alasan. Ni tak ada buat apa. Tak buat je. Qabliyah tak ada, ba'diyah tak ada, duha tak ada, witir tak ada, Quran tak ada, zikir tak ada. Orangnya pipi ni nak kembang. Kan itu. Orang dah taklah boleh gerak kita. Jaga tu. Jadi ambil rebut tu, bagi ada akal. Ayat-ayat macam ni saya cakap ni untuk diri saya sendiri lah, supaya boleh susun jadual tu. Yang ni pun saya main sini, saya kat rumah saya sedang, kita dulu mula yang sebelumnya ni PKP ni.
Kata kalau tak ada ni aku nak susun baca Quran dengan selawat, tak ada kerja lain, tak ada. Nak mengajar apa tak boleh, tak boleh. Ni main sini boleh mengajar. Sibuk mengajar lah pula. Kalau kata tak ada kalau memang sini tu dia main rela dia kepung kata dia balik ke Hulu. Oh tu tak ada arah, kena balik lah. Contoh kan, macam mana? Manfaat lah, kena kurang tu. Pasal kita bila dah faham ni apa? Gunakan peluang tu. Saja-saja nak buat tak boleh. Yang ni pun gunakan peluang ni, duduk sini baca betul-betul, menghadap betul-betul habis. Siang malam pagi petang tu pun tak nak tambah jadual ni. Kalau ikut tambah lepas asar sekali lagi. Nak bagi powernya sebelum subuh pun satu lagi kuliah. Ajak bangun pagi kan. Rehat kita ni, lepas ni lagi rehat. Lepas zuhur sekali, lepas asar sekali, maghrib, isyak, sebelum subuh baca pula. Pukul berapa? Pukul 5 kita baca. Bangkit 4 ke 4.30 kan. Pukul 5 baca kita. Tak mau bangun punya pasal aku nak baca. Contoh kan. Tapi tak buat lagi lah. Kut lagi dengan saya sekali pi. Tapi kalau semua nak, tak apa ustaz, kami setuju sangat. Memang duk tunggu ustaz nak buat je tu. Wow. Tak apa, buat. Itu kata Rasulullah pernah sebut ini, al-mu'min qawiyun bi akhihi. Orang mukmin ni dia akan jadi kuat dengan saudara dia. Satu ni saya sebut kawan tau. Betul orang minta kita baca kitab nak tolak, dia memang nak mengaji bersungguh nak tu macam mana? Baca lah. Sebab dia tu kita boleh buat baik. Ini kawan. Kalau bini je lah. Oh, bini ni abang bangunlah tahajud. Saya nak menyusu ni, selalu saya bangun. Ni anak nak menyusu. Abang bangunlah. Abang bangun ya bang. Bangun ya bang. Kalau ada bini macam ni, kita dah pula. Tahajud. Dia tak bangun. Dia tak bangun. Mau dia menyusu tu hukum dia bangun tahajud dah. Dia bagi susu anak tu. Sagi anak berak ke apa? Berak saya dah. Dia bangun tu, walaupun dia tak sembahyang tahajud, hukum tahajud dah kat dia. Tambah pula sambil duduk menyusu tu, duduk selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu dia dapat dah tahajud boleh, selawat boleh. Kita duk kho. Orang lelaki dia rugi dia tu. Maksud dia apa? Dia tak buat tak ada. Orang perempuan khidmat dia tu macam ibadat. Khidmat dia tu ibadat. Dia masak pun dapat pahala. Tambah sambil masak, sambil selawat, sambil zikir. Orang perempuan ni mudah tu. Orang jantan ni pula. Tu cabaran kita banyak tu. Sikitlah sana. Mudah-mudahan yang tu beri satu kesedaran kita untuk khasnya dengan apa tugasan dia bagi ni. Dia sebut pun orang berakai, mudah-mudahan kita jadi orang berakai tu. Dia beri kita kelembutan hati dengan majlis yang kita ada, masjid, malaikat, apa semua ni mengaminkan doa kita. Tak banyak pun sikit jadilah. Mudah-mudahan sikit-sikit lama-lama jadi iman. Itulah. Amin. Soalan. Saya tu buat rumusan yang tadi apa dengan yang kita baca. Ada soalan? Bismillah. Nak balik ke tak balik lagi? Tak balik. Dan tu sembang lain lah. Dalam kuliah ni panjangnya. Kena main awal sikit bila ke apa, sembang. Kita sembang tu dia santai sikit. Boleh. Alhamdulillah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala asli makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an zikrika ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala asli makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an zikrika ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala asli makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun
وغفل عن ذكرك الغافل